Assalamualaikum, apa khabar semua? Video kali ni Anjang nak bawa penonton tengok bagaimana Tuan Adib dan RPU di atas tembok Konstantinopel. Sejarah Istanbul berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW yang mengaitkannya dengan kepimpinan. Baginda secara langsung mengatakan bahawa pemimpin terbaik adalah mereka yang dapat menakluki Konstantinopel. Sabda baginda kan, kita biasa dengar tu. Satu tahun Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel oleh sebaik-baik pemimpin yang memimpin masa itulah, dan sebaik tentera yang perang ketika itu. Hadis ni dalam riwayat Imam Ahmad, kita tengok jilid yang keempat, hadis 235. Juga dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-139. Sejak itu ramai yang cuba membuktikan sabda Nabi ni, dari zaman sahabat sampai zaman Empire Osmaniyah ni. Ribu-ribu orang lah cuba kan. Salah seorang daripada mereka ialah Muhammad bin Murad, atau yang dikenali sebagai Muhammad Al-Fatih, penakluk. Sultan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih ni ialah seorang putera kerajaan Osmaniyah, itu anak kepada Sultan Murad II yang dilahirkan. Fatih ni lahir pada 27 Rejab 835 Hijrah ataupun 30 Mac 1432 Masihi di kota Edirne. Edirne ni ibu kota kerajaan Osmaniyah ketika tu. Kerajaan Osmaniyah ni bertukar-tukar ibu kota dia. Ni Tuan Adib ni ajak RPU menghayati perjuangan Sultan Muhammad Fatih ni di atas kota Konstantinopel tu kan. Syarat Tuan Adib ni untuk merasai apa tu pun, menghayati perjuangan ni. Bapanya seorang yang sangat ingin membuktikan beliau lah yang Rasulullah sabdakan, hinggalah mursyidnya beritahu, bukan kamu yang akan menakluk kota Konstantinopel, tapi anakmu yang dalam buayan. Begitulah kalau dia ada mursyid, adalah memberi nasihat kan. Lepas tu lah para pimpinan, para khalifah, para pemimpin Islam dahulu, dia ada dia punya mursyid dia ada dia penasihat dia, yang diikut kata-kata mursyid dia tu. Bergabunglah umara dengan ulama. Maka dia didik anaknya dia dengan sebaik-baiknya, diserahkan kepada seorang wali Allah, Syekh Samsuddin Al-Wali. Muhammad ni Al-Fatih ni dididik menjadi orang yang cerdas, berani, mahir berkuda, ilmu perang, ilmu senjata, lepas tu intelektual tinggi, malah mampu bertutur dalam, kalau tak silap saya, 12 bahasa kot, seperti bahasa Yunani, Latin, Parsi, Arab. Dia boleh cakap. Bukan itu saja, malah dia menghafal Al-Quran dan sangat berakhlak mulia dan memuliakan alim ulama, akan dididik oleh wali Allah. Di usia 19 tahun, beliau dilantik menjadi Khalifah Empire Osmaniyah. Kita 19 tahun boleh buat apa je kan, tapi dia dah jadi Khalifah Empire Osmaniyah, yang ketika itu kerajaan-kerajaan di tanah Melayu ni pun sangat menghormati atau bernaung di bawah kerajaan Osmaniyah lah. Di mimbar masjid ketika itu sembahyang Jumaat, doakan Khalifah Osmaniyah dekat Turki, bukannya kat ni, kat negara kita, kat sana tu. Dahsyat lah ketika tu kerajaan Turki ni kan. Target utama beliau adalah untuk membuktikan hadis Nabi. Maka beliau merancang ketika mula beliau dilantik sejak 5 Muharram 855 Hijrah ataupun 7 Februari 1451 Masihi, dia dah mula merancang lah. Dia tak terus buat, dia merancang kan. Dia buat perjanjian negara-negara yang berjiran kan. Tawan Konstantinopel ni, Sultan Fatih dah sediakan seramai 4 juta tentera dengan taktik perang yang akan dilancarkan dari darat. Penaklukan ni bukannya mudah sebenarnya, kerana tentera ni terpaksa mengepung kubu Konstantinopel ni
Ini yang Tuan Adib ada ni, ni semua ni di dalam tu kota. Tepi ni semua kubur dia, dia punya apa ni, benteng dia kan. Di dalam kota tu barulah bandar dia. 50 hari dah tak menang tak kalah, tak menang tak kalah kan. Hampir-hampir di kalangan mereka nak ingin nak batalkan niat nak balik lah, kerana lama sangat. Sehingga Allah ilhamkan kepada Mursyid Sultan Al-Fatih untuk cari makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu barulah terbuka rahsia bagaimana nak tawan kota ni. Dia umur 21 tahun akhirnya, ni detailnya kena baca sejarah lah kan. Saya cerita sikit-sikit ni. Ketika umur 21 tahun akhirnya beliau berjaya masuk kota Konstantinopel. Kita tahu macam mana peristiwa Allah beri satu karamah yang sangat besar, iaitu boleh menaikkan kapal-kapal lebih 70 buah kapal naik atas bukit, turun bukit untuk masuk ke kawasan perairan. Kerana kawasan perairan mereka tu dah tak dirantai, yang kapal-kapal tak boleh lalu. Akhirnya kapal-kapal tu naik bukit, naik jalan darat. Kapal ni besar ni, bukan kecil. Kalau bot pun terlarat kita nak tarik, ini pula kapal kan. Tapi itulah Allah beri, dan dapatlah beliau tawan kota ni. Dan terbuktilah beliau lah sebaik-baik ketua tentera, dan tenteranya lah sebaik-baik tentera. Di dalam ketika dah masuk dalam tu, banyaklah beliau buat pemodenan, atau beliau buat banyak jasa dia lah. Antaranya masjid pun dia lebih 300 buah, sekolah 57 buah, hammam untuk kegunaan awam ni ada sampai 59 buah. Jadi sejarah ni sangat dahsyat penaklukan kota Konstantinopel ni. Malah menjadi cerita kita bersama lah, untuk kita lihat berlaku peristiwa besar begini di zaman kita ni. Ini orang dulu dah buat sejarah kan. Yang kita ni bagaimana kita harap kita ada saham pada naiknya Islam di akhir zaman ni. Menurut seorang ulama sufi yang terkenal di Turki, dia tak terkenal secara ini, tapi siapa yang kenal dia tu sangat menghormati dia. Syekh Mustafa nama dia, Syekh Mustafa Al-Mubarak. Dia kata, dan bukan dia saja, dah ramai daripada orang lain pun berkata Konstantinopel ni akan dibuka untuk kali kedua di akhir zaman ini, kerana dia dah dirosakkan. Dan dia akan dibuka untuk kali kedua, untuk kembali kepada Islam yang sebenarnya. Kita harap ia berlaku di zaman kita ni lah, kerana kita tahu sekarang Presiden Erdogan pun tengah menunggu saat Turki bebas dari perjanjian yang dikatakan perjanjian hina. 100 tahun yang Turki kena tunduk, kena ikut, tapi dah nak habis, nak berakhir ni 2023 ni. Tapi musuh tak pernah tidur, musuh terus merancang. Peperangan yang berlaku di Ukraine ni antaranya nak beri tekanan kepada Turki lah, beri tekanan kepada Turki supaya Turki ni tak sempat nak buat perancangan untuk selepas 2023 ni. Jadi Turki diberi tekanan lagi beberapa sudut lah. Sebelum ni tentang ekonominya, sekarang dah macam-macam tekanan ni. Ada peperangan di keliling tu pula dekat dengan itu. Jadi kita harap Allah selamatkanlah negara Turki ni dan kepimpinannya, supaya dapatlah melaksanakan kehendak Allah dan Rasul. Itulah yang kita harapkan. Adalah kita banyak berdoa dan Allah menangkan Islam ni, agar terbela umat ini. Peperangan ni bukan sahaja ada benda di sebaliknya, kita pun tak tahu, tapi ke arah itulah, ke arah nak menekan Turki sebenarnya. Tengok Tuan Adib ni sampai sanggup membeli pakaian-pakaian yang ada ciri-ciri tentera-tentera Turki ni, dan beraksi di atas tembok Konstantinopel yang siapa kalau naik atas tu, dia orang kata memang gayat lah. Saya pernah naik yang dekat dengan restoran lama tu, memang tinggi kan, lemas kita, tak sempat apa-apa, kalau jatuh mati kat situ. Tapi Tuan Adib dengan bersungguh-sungguh, dengan membawa pedang ni,
nak cuba menghayati kan. Dia pun dengan darah muda dia, Sultan Fatih dulu lebih muda lagi ni lagi lah kan, dan telah buktikan apa yang Rasul sabdakan. Jadi kita pun begitulah, kita ingin mengambil keberkatannya, mengambil rohnya. Kita berada di Turki, dan sesiapa yang berkesempatan, Allah beri rezeki dapat ke Turki tu, pergilah melawat benteng-benteng ni, kota-kota ni yang dah menjadi saksi perjuangan Islam ni sampai ke hari ini ni kan. Masih ada lagi kota-kota ni. Dan jangan lupa singgah ke restoran JSB di sana, Nur Muhammad, tak jauh dari Hagia Sophia, tak jauh dari Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmad. Jadi boleh cari kat Google kan. Okey, yang bermaaf dari Anjang. Assalamualaikum, hingga jumpa lagi.